Okey, disebabkan tadi kita ada gangguan laptop saya nak update, so kita tak boleh buat video ni. So saya terpaksalah record untuk yang ni. Okey, tengok soalan 10. Lukis imej bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Okey, kita nak lukis imej. So yang ni saya bagi gambaran, ni gambaran jawapan dia. Jawapan dia sebab apa? Sebab nota untuk K tadi awak boleh check balik dekat slide yang akan saya bagi nanti. Kalau K sama dengan 2 macam ni, awak tahu kalau K sama dengan 2, bila K lebih besar daripada 1 dan K adalah positif, maksudnya awak tahu imej lebih besar. Yang ni awak kena faham dulu. Bila awak tahu imej lebih besar, awak dapatlah gambaran imej dia berkurang macam ni. Dan bila K sama dengan 2, positif, imej berada di kawasan yang sama dengan objek. So kalau sini pusat pembesaran, imej objek di belakang. Kalau imej lebih kecil, ni objek, imej berada di bawah sikit. Tapi masih dalam kawasan di sebelah kanan P awak, pusat awak. Tapi kalau K dia negatif, dia akan berada bertentangan. Ini adalah pusat pembesaran, imej objek dia akan ada di kawasan bawah ni. Okey, dalam kes ni, cara dia nak buat adalah dengan melukis garisan yang menghubungkan antara pusat dan setiap bucu. Macam ni. Awak panjangkan saja. Sekarang ni, pusat P dengan bucu yang ni. Kemudian kita tengok yang lain pula. Masih lagi kita nak pergi ke pusat P. Kita pergi bucu yang ni pula. Okey, bucu yang ni pula. Dia ada 1, 2, 3, 4 bucu kan. Dan awak kena tengok. Bucu yang dalam ni dia berada di atas garisan yang sama. So tak perlulah lukis banyak-banyak garisan tu. Satu cukup. So yang ni pula pusat. Pergi ke garisan yang di bawah. So, awak ada 3 garisan. Awak tahu 3 garisan ini adalah di mana terletaknya setiap bucu-bucu. Maksudnya, bucu yang sini akan berada di atas garisan yang sama. Atau garisan ni juga. Bucu yang ni dan bucu yang ni akan berada di atas garisan yang ini juga. Dan bucu yang ni ada di atas garisan yang ini. So, sekarang ni baru kita tengok. K sama dengan 2. Maksudnya, setiap bucu akan naik 2 kali ganda. Ataupun jarak antara pusat dan bucu tersebut akan naik 2 kali ganda. Kalau tengok macam ni, kita kira jarak lah. Paling senang dulu. Sebelum kita nak tengok semakan dia kan. So, tengok jarak. Jarak antara P dengan bucu ni adalah 2 kotak. Maksudnya, untuk imej yang baru sebab K dia 2, daripada 2 kotak, dia akan jadi 4 kotak. Macam mana? 2, 4. Okey, ini adalah bucu yang baru. So, kalau yang ni. Ini antara tepi ni, kita buat tepi dulu senang. Kalau antara sini dengan bucu ni, 2 kotak. Disebabkan K sama dengan 2, antara pusat dan bucu akan jadi 4 kotak. So, dia akan naik kat sini. Ini adalah bucu yang baru untuk bucu ni. Sama juga dengan ni. Ini jarak dia berapa kotak? Sebab dia boleh kira kan. 2 kotak, 2 kotak, 4 kotak. Maksudnya 4 kotak akan jadi 8 kotak. Tambah lagi 4 kotak. So ini adalah bucu yang baru. Dan yang ni 2 kotak, dia naik 2 kotak. Dia terus pergi kat sini. So bila dah dapat macam ni, terus ambil pembaris, sambungkan saja. Awak dah tahu bentuk dia bentuk apa kan? Awak sambungkan bucu ni dengan ini terus. So, sambung. Maafkan saya punya gambar rajah ni. Kisah saya mungkin tak berapa cantik. Awak pakai pembaris ya. Kalau pembaris nanti cantik lah. Okey. Ni, subhanallah buruknya lukisan saya. Sekejap. Okey, sebab susah nak lukis. Jadi saya buat garisan. So, kita ambil yang bucu ke bucu. Okey, bucu ini. Sambungkan dengan bucu ini.
Barulah jadi cantik kan. So, mesti dalam keadaan bentuk yang sama. Bucu ini sama dengan bucu yang ni. Kita ambil yang bucu image saja. Kita nak menunjukkan bahawa ini adalah image yang baru apabila kita dah dapatkan bucu yang baru. Bucu image yang baru. Okey, maafkan lukisan saya tak berapa cantik. Tapi yang penting awak faham apa yang saya nak sampaikan. So, ini adalah image awak yang baru. Itu untuk soalan 10. Kita tengok soalan seterusnya pula. Okey, yang ni juga. Ni pula. Untuk yang ni. Cara dia sama. Cuma awak tengok K dia negatif. 3/4 ni maksudnya kurang daripada 1. Awak tengok. Negatif ni hanya menunjukkan kedudukan dia. Kedudukan dia adalah bertentangan. Maksudnya pusat berada di tengah-tengah. Kalau sebelum ni pusat berada dikatakan yang ni di bawah gambar objek di atas, image pun berada di kawasan atas daripada pusat. Tapi untuk kes ni disebabkan K dia negatif, so awak tengok 3/4 kurang daripada 1, maksudnya gambar rajah awak akan bertentangan. Dia seolah-olah macam cermin dan dikecilkan pula. Kenapa dikecilkan? Sebab kurang daripada 1. So, langkah dia macam mana yang pertama? Langkah pertama, sama juga awak ambil satu garisan. Ni garisan ni besar sangat kan. Kita ambil garisan yang lebih halus, kuning ni. Okey, kita ambil garisan. Cantumkan antara pusat dan setiap bucu. Okey, saya bagi rapat bucu dia. Cantumkan. So, awak dapat lebih kurang macam tu lah. Kemudian, buat bagi setiap bucu. Dalam kes ni, bucu dia sama kan? Untuk dua bucu. So, panjangkan terus. Ni saya terus bawa ke belakang. Sama juga dengan ni. Panjangkan terus. Pastikan bucu bertemu pusat. Terus macam tu. So, kalau gambar rajah awak tak okey, lari sikit, nanti gambar rajah awak akan lari. So, saya betulkan bagi dia betul-betul cantik kat bucu. Jadi macam ni. So, awak tahu bucu ni nanti akan berada di kawasan ni. Tapi ingat, kita kecilkan 3/4. Bila kecilkan 3/4, macam mana nak kira? 3/4. Okey, 3/4 daripada yang asal. Sebab awak tahu dia akan jadi terbalik kan. 3/4 ni maksud dia kecil. So, awak tengok. Kalau nak tengok yang side yang ni, bucu yang ni macam susah kan. Dia berpecah dua-dua macam ni. Yang ni pun sama, susah berpecah. Paling senang tengok ni. Sisi yang ni. Sebab sisi yang ini dia lebih dia lebih senang kira. Okey. Berapa kira dia? Yang ni 1, 2, 3, 4. 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Kalau 4 kotak, 3/4 daripada 4 kotak, awak boleh buat 3/4 daripada 4. Awak dapat 3 kotak saja. So, yang mana garisan yang ada 3 kotak sahaja? Itulah jawapan dia. So, kalau gambar rajah ni, kalau 3 kotak awak tengok 1, 2, cantum 3 kan. Kalau macam ni pun nampak susah. So, paling senang kalau tak boleh juga sisi, cari 3 kotak direct daripada atas garisan, awak tengok jarak. So, jarak ni 1, 2, 3, 4. Kalau 4, kita ambil 3/4. 3/4 daripada 4, awak akan dapat jawapan dia 3 juga. Sebab kebetulan ni 4. 3 jarak dia. So, jarak dia 3 kotak. Saya tak perasan 3 ni kan. So, jadi 3 kotak. So, kalau 3 kotak, garisan yang ni. So, cuba tengok kira. 1, 2, 3, 4 kotak. Dia akan jadi 3 kotak sahaja. So, kebetulan kat sini 1, 2 dah penuh. Yang ni dia ambil separuh-separuh. 3 kotak. Tapi awak jangan buat anggaran ya. Awak mesti, kalau tak boleh secara menegak, cuba secara melintang. So, 3 kotak, ini garisan awak. So, ini gambar rajah awak yang pertama. Berada di sini.
Okey, lebih kurang macam tu. So, kemudian tengok yang belakang. Daripada 4 jadi 5, 6, 7, 8. So, kalau daripada 4 jadi 3, 8 jadi berapa? Kalau tak boleh nak teruskan, terus je. 3/4 daripada 8. Awak akan dapat 6. So, 6 maksudnya dah 3 kan? 4, 5, 6. So, di kawasan ini awak garis. Kebetulan yang ni pun 2, 4, 6. Dapat 6. Jadi, lukisan awak akan dapat 2 ni. Awak akan dapat 2 ni. 6 di sini. Okey, dan cantumkan terus yang ni. Bila awak cantumkan, dia mesti cantumkan terus sebab ini adalah objek. Objek yang terbentuk. Image dia macam mana, mesti ditunjukkan. Jangan tinggalkan macam tadi. Kalau sekadar 2 garisan je, dia belum satu objek lagi. Dah dapat. Ini adalah image kita yang baru. So, ada lagi tak? Okey, yang ketiga. Bawah ni ada 4. So, yang ketiga nanti bila awak buat, awak akan dapat diagram dia dalam bentuk macam ini. Langkah dia sama juga. Awak kira. Sekarang ni K sama dengan 1/2. Yang penting awak tahu K ni. K 1/2 maksudnya kurang daripada 1. Jadinya, soalan pun kata lukis objek dia kan. Jadi kurang daripada 1, objek mesti lebih besar. Objek lebih besar. Berapa besar luas objek dia? Mesti separuh daripada image. Maksudnya 2 kali ganda lah objek dia. Image dia separuh 1/2 kan? Ni. So 2 kali ganda. Awak buat satu garisan, sambungkan juga macam biasa. Dan akhirnya awak akan dapat jawapan dalam bentuk ini. Dan yang biru ini adalah objek awak. Kalau tadi kita tengok image kan. Sekarang dia tengok objek pula. Sama juga untuk yang ni. Langkah dia serupa. Awak cantumkan, buat satu garisan yang kena pada setiap bucu. Terus ke pusat. Dan lukiskan objek dia bertentangan. Sebab apa bertentangan? Berada di kawasan ni sebab K dia adalah negatif. Dan 3 ni menunjukkan pembesaran dia adalah 3 kali ganda. So, gambar rajah dia akan jadi seperti ini. Sebab dia 3 kali ganda kan, dia lebih besar. So, ini adalah objek awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi, awak akan buat latihan buku kerja muka surat 65 hingga 67 ni, soalan 6 hingga 10. Okey, terima kasih kelas.